A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, Allah memberi nikmat lagi kepada kita dan memberi keizinan lagi pada ustaz untuk membuat live dan untuk berkongsi permasalahan. Ustaz nak bertanya jugalah pada sahabat-sahabat Ustaz FB ni, bukan semua tapi segelintir lah. Kenapa banyak sangat ni? Kenapa banyak sangat aduan aduan mengenai masalah perihal kerumah tanggaan, yang meletakkan hukum suka-suka hati, meletakkan hukum suka-suka hati. Nafkah suami perlu bagi pada isteri berapa, syarat begini-begini. Kenapa? Dalam syariat, dalam Al-Quran dah diterang. Allah dah jelas, dah terang dah. Dah terang dalam Al-Quran hak seorang wanita, nafkahnya berapa. Dalam kitab ulama ada bersepakat bagaimana untuk meletakkan nafkah. Kenapa nak pandai-pandai kita meletakkan nafkah pada suami kita suka-suka hati? Itu dah melanggar syariat. Itu minaya. Contoh, suami gaji 3,000, kau minta nafkah 3,000. Suami nak makan apa? Apa suami nak makan? Betul, ada juga yang aduan mengenai saya nak berkahwin, nak menikah. Nak menikah ke dah menikah ke? Ustaz tak pasti. Kemudian dia perempuan tu setuju nak menikah, tetapi dengan syarat tak boleh tidur sekali, tak boleh berjimak lah, senang cerita lah. Susah sangat nak bercakap. Apa tujuan pernikahan ni? Kalau berjimat tak payah menikah pun tak apa. Apa hal? Kata Islam nak menikah ikut cara Islam, nak menubuhkan satu keluarga Islam. Islam dah meletak garisan-garisan yang tertentu dah. Garisan-garisan yang telah dituliskan dalam Al-Quran, telah diajar oleh dalam hadis, telah letakkan satu garisan untuk panduan kita dalam kitab-kitab. Ikut je lah. Yang macam-macam aduan ni, macam-macam aduan yang pelik-pelik. Suami tak bagi nafkah pada isteri sekian-sekian tahun, kemudian suami bagi nafkah tapi tak mau tidur dengan saya, tak ambil indah tang anak-anak, disebut dengan gig. Apa benda semua ni, ya Allah, hai. Yang peliknya pula, ada ustaz tu pula, dia bagi tahu kat saya, bagi tahu kat ustaz, dia dah merujuk pada ustaz, seorang ustaz, tapi dia tak bagi tahu siapa ustaz tu. Geram juga ustaz nak dengar, nak jumpa juga ustaz tu. Bila isteri dah meletakkan sesuatu benda tu, ustaz tu boleh kata, apa nak buat, redha je lah dah isteri minta macam tu. Nampak? Come on lah, tolonglah. Yang ustaz ni pun bingung juga. Tapi ustaz berapa kali ustaz minta pada orang tu, siapa ustaz tu, minta nombor telefon ustaz tu, tak bagi. So tolonglah. Tak tahu sama ada betul ataupun tidak. Kalau orang tu menipu, engkau menanggunglah dosa. Tolonglah lelaki, suami, tolonglah ikut syariat. Apa yang telah dituliskan, nafkah apa yang perlu diberikan pada isteri, pada anak-anak, nafkah pada anak-anak apa yang dikatakan nafkah pada anak-anak, nafkah pada isteri apa yang ada kata nafkah pada isteri, tanggungjawab dia apa. Tolonglah, belajarlah, tolonglah. Yang isteri pula jangan duk pandai-pandai nak menuntut hak nafkah tu ikut suka hati mak bapak kau je. Tak boleh. Syariat dah letakkan garisan dia tertentu. Apa yang perlu kamu jaga, apa yang perlu kamu jaga. Hak suami itu apa dia. Bila sebut bab nafkah, semua nak bersuara. Naik bangun
berbagai siapa naik atas kerusi nak menuntut hak syariat, hak nafkah. Tapi aurat tak nak jaga. Bila ustaz tanya, isteri kamu tutup aurat tak? Tak tutup ustaz, dia tak dia tak pakai tudung, tapi dia pakai baju macam biasa je lah, tapi tak pakai tudung. Itu hak suami, kenapa kau tak nak jaga? Lepas tu tuntut hak benda tu yang melampau-lampau. Tolonglah. Suami kau tu pun manusia tau. Suami kau ni pun manusia. Isteri kau tu manusia, bukan binatang. Tolonglah. Aduh, ya Allah, hai. Benda kadang-kadang mesej kat sini yang masuk dekat ustaz, ada 5 keluarga yang mesej dengan ustaz nak minta ustaz selesaikan. Tolong. Yang si suami belajarlah ilmu, yang isteri pun belajarlah ilmu, tahu tentang hak-hak suami. Suami tahu hak-hak isteri. Masing-masing tahu hak masing-masing. Anak tahu hak anak apa dia untuk orang tua. Ayah tahu hak anak untuk apa. Janganlah jadi macam ni. Dan mengalahkan orang kafir lah. Tu seranglah ustaz cakap. Bukanlah kata ustaz bagus. Jangan kata ustaz ni masuk dah masuk syurga, tak. Tapi sekurang-kurangnya kita belajar, kita tahu. Tahu apa yang dikatakan tanggungjawab nafkah suami. Apa dia? 3 perkara. Begini, sekian. Nafkah isteri, apa dia? Apa perlu dijaga? Jaga. Ini dah kau nusyus. Ustaz, isteri saya nusyus, keluar daripada rumah tanpa izin saya. Dia lari daripada rumah, duduk di mana? Di negara lain. Di negeri lain. Kemudian telefon saya minta nafkah. Boleh ke saya bagi nafkah? Tak boleh lah. Cerita dia tak boleh. Sebab suami isteri kau dah nusyus. Kalau kau duduk bersama suami kau, duduk bersama dengan suami, menjaga hak suami, menjaga makan minum suami, menjaga kepribadian suami, menjaga aurat, tata cara segala-gala dalam rumah tangga dijaga, bolehlah bagi nafkah. Kalau duduk luar sekalipun, nampak kebenaran suami, ada keizinan daripada suami, boleh suami bagi nafkah. Ini kau dah lari rumah. Ni salah satu keluarga dalam keluarga lari rumah, tanpa izin suami. Kemudian engkau bila tak ada duit, kau pandai telefon suami minta nafkah. Suami tak bagi, kau marah. Hukum mana kau belajar? Si isteri. Tang mana yang kamu kata kamu ada hak untuk menuntut nafkah bila engkau dah nusyus, bila engkau dah derhaka dengan suami? Faham tak nusyus ni apa? Derhaka dengan suami. Selagi suami meletakkan satu arahan yang tidak melanggar syarak, maka wajiblah seorang wanita itu mengikutnya, menunaikan apa arahan suami itu. Itu nusyus. Tolonglah, ya Allah. Sebab apa ustaz cakap macam ni? Bukan ustaz tak boleh ustaz tak nak cuba ni handle. Tetapi soalan dia tu, masalah dia tu pelik-pelik. Ya Allah, hai. Ini yang satu lagi ni ustaz, yang ada yang baru sebelum ustaz pergi datang ke nak solat Jumaat ni, si isteri mengadu, ustaz, suami saya marahkan saya, pukul saya begini sebab saya tak nak tidur dengan dia. Bila saya tanya, kenapa kau tak nak tidur dengan dia? Bukankah itu tanggungjawab sebagai seorang suami, nak mengelakkan suami kamu daripada melakukan zina? Dia minta main belakang, ustaz. Allahu Akbar. Aku tak faham lah manusia sekarang ni. Kalau orang tu, suami dia tu ada dekat depan mata, memang ustaz tombok muka dia. Tahu? Tolonglah suami, tolonglah jaga hak isteri. Isteri tolong jaga hak suami. Jangan pandai-pandai nak menuntut hak. Hak kalian korang tuntut bagi nak gila, tapi hak pasangan korang tak nak jaga. Itu yang jadi masalah. Bila sebut hak nafkah, semua begini ustaz, saya begini, saya tuntut begini, saya macam ni. Kau ingat main tuntut-tuntut apa? Kau ingat pergi beli pasar ke apa ke? Tak. Dah ditetapkan dalam syariat. Ikut saja. Belajar ilmu. Kitab dah ada, hadis dah ada. Ikutlah. Itu yang menjaminkan kita. Bukan kita duk sibuk-sibuk nak meletakkan hukum sendiri. Boleh menikah, tapi tak boleh tidur bersama. Ya Allah, aku tak faham lah.
Semenjak menjak ni, yelah, dah lah 2-3 keluarga dah ustaz dah dapat selesaikan. Yang ini ustaz sampai 5 keluarga nak ustaz selesaikan. Tolonglah. Kau setakat minta pendapat boleh, tak ada masalah. Boleh ustaz bagi pendapat macam mana cerita ni, kata begini, kata begini. Boleh. Ni minta tolong begini ustaz, minta tolong begini ustaz. Ustaz bukan, ya Allah. Pokok pangkalnya didikan daripada suami. Suami didiklah isteri. Isteri patuhlah dengan suami. Ikut cakap suami selagi suami tu tidak melanggar syariat. Arahan dia tidak melanggar syariat. Itu saja. Ikutlah. Apa masalah dia? Tak apalah ustaz. Kalau tak boleh nak, ustaz tak boleh tolong, tak apa, saya adukan ke mahkamah. Lantak kau lah nak pergi ke mahkamah ke apa ke. Ustaz peduli apa? Kan? Aku bukan suami kau. Pergilah adu kat mahkamah. Aku nak tengok kau jadi nusyus tak nusyus. Nak tengok kau punya hak penjagaan dapat tak dapat. Ustaz bukan nak main suka-suka bagi hukum, nak letakkan hukum. Kalau hukum tu salah, tetap ustaz akan kata salah. Tak ada kata, tak akan kata betul. Tak kira lah kau siapa sekalipun. Yang datuk pun ada. Seorang datuk bertanya kat ustaz, ustaz, isteri saya main perempuan luar, main lelaki luar. Saya outstation, dia main lelaki luar. Kena tangkap dengan saya. Apa perlu saya buat? Ya Allah, datuk, pangkat datuk sekolah tinggi-tinggi, bangang bodoh, tak tahu nak cakap lah. Adulah ke mahkamah. Takut aib buruk, cerita dengan saya boleh bertelefon dengan ni. Kalau tak tahu nak buat apa, kan, maafkan si isteri. Nasihatkan dia, didikkan dia. Tak boleh didik, tak boleh nasihat. Saya boleh nasihatkan. Tapi saya malulah ustaz. Nak suruh ustaz pula didik isteri saya. Tak payahlah cerita masalah dengan saya. Pangkat datuk tu, dengan bangganya, saya datuk sekian-sekian. Sedap gamak dia. Besar sangat datuk tu. Datuk, pangkat datuk tu kau boleh mandikan jenazah ke? Boleh baca doa ke? Boleh ni ke? Boleh baca khutbah ke apa? Harap pangkat datuk je dengan bangga cakap dengan ego. Lepas tu nak minta saya uruskan masalah dia. Inilah masalah dia. Tolonglah. Kau tak kira lah kau siapa pun, datuk ke, Tan Sri ke, Tun ke, Perdana Menteri ke, apa ke, bapak kejadah sekalipun, belajarlah ilmu agama. Menikah pandai, berjubur pandai, lubang tak payah cari. Dan gelap-gelap boleh jumpa lubang. Tapi bila dah masalah, dah tak tahu nak buat apa. Bila tak ada masalah, solat pun tak nak, masjid pun tak nak pergi. Habis semua ustaz-ustaz yang mengajar agama, yang betul mengajar agama pun kau tentang. Tapi bila ada masalah, kau pandai mencari ustaz. Dan nak mati pun cari ustaz. Baru lahir cari ustaz, nak mati cari ustaz. Tengah-tengah dalam kehidupan kau tentang ustaz-ustaz semua. Tolonglah para suami, para isteri, tolonglah belajar. Jangan, zaman sekarang ni, jangan harap suami nak ajar isteri. Jangan harap. Belajarlah, carilah ilmu. Cari ilmu sama-sama. Ikut teladan Rasulullah SAW. Pimpin tangan isteri ni sampai berlumba lari pergi ke masjid. Faham tak? Dia, baginda SAW, ini tidak masa bercinta, pegang tangan, peluk-peluk, bersuap-suap. Bila dah tua, masing-masing buat hal masing-masing. Masing-masing nuntut hak masing-masing. Tolonglah. Tolong. Jangan rosakkan institusi rumah tangga kalian semua. Belajarlah ilmu agama. Al-Quran tu setebal-tebal buku dah. Belajar. Tengok. Tak faham, tanya, rujuk pada ustaz yang tahu. Hadis tu banyak hadis. Buka je Google. Tengok Google. Kalau bongok sangat, tak tahu sangat, buka Google. Kalau agak rasa hadis tu tak faham, tanya dengan ustaz-ustaz sama ada hadis ini daif ke, hasad ke, hadis munkar ke. Boleh rujuk. Dalam kitab-kitab, banyak kitab-kitab. Kitab sekarang bukan macam kitab ustaz belajar pondok dulu, tulisan Jawi. Bahasa-bahasa dalam tu pun bahasa-bahasa mendalam.
terpaksa nak memikir nak apa semua. Sekarang semua kitab-kitab kebanyakan ni semua tulisan Rumi lah. Sebab orang yang buat kitab ni, dia tahu zaman sekarang ni zaman orang bodoh. Nak baca Rumi, baca Jawi pun tak kerti. Ustaz terpaksa cakap terus terang lah. Betul terang. Ustaz tak nak ni, tak nak pusing-pusing, tak nak ni. Lembu ni buat Roblox pula dah kat sini. Tolonglah, ya. Isteri suami terlalu banyak sangatlah aduan. Bulan lepas saja 2 keluarga, 3 keluarga. Bulan ni saja 5 keluarga. Ya Allah. Jabatan Agama Islam dah tak ada ke? Semua nak aju. Oh, saya nak bercerita dengan masalah saya ni. Saya tengok juga ustaz. Saya tak boleh main ustaz-ustaz. Jabatan Agama Islam tu, Allahu Akbar. Bukannya ustaz calon-calon ustaz, semua bertauliah lah. Semua mengikut syariat, semua ikut sunnah lah. Apa yang nak takut sangat? Kita boleh nilai sama ada ustaz itu betul ataupun tidak. Ustaz itu betul ataupun tidak. Nak membimbing kita, ustaz itu betul ataupun tidak. Nak menyelesaikan masalah. Itu aja. Tolonglah. Jangan letakkan hukum suka-suka hati. Bab nafkah ni, perempuan ni suka main letak-letak ikut suka hati mak bapak dia je. Dia ingat suami dia tu cari duit untuk kedarah dia seorang je. Dia tak payah kedarah, dia tak payah makan. Biar mati ke buluh je macam tu. Tolong. Jangan letak hukum ikut suka hati. Jangan letak hukum ikut amarah. Hukum tu dah ada tulis. Hukum bukan ustaz, bukan Al-Quran. Kamu bukan Tuhan nak meletakkan hukum. Hukum dah tetap, dah ada. Dalam Al-Quran dah ada, hadis dah ada, kitab dah beri panduan. Ikut. Otak ada guna. Jangan pangkat besar tapi bodoh. Tak habis-habis bodoh. Malulah. Ustaz ni pelajaran tak ada tau. Ustaz tak ada pelajaran. Ustaz ni SRP pun tak ada. Tapi ustaz boleh menilai yang mana baik, yang mana buruk. Ustaz boleh menilai. Ini belajar tinggi-tinggi, pangkat datuk, tapi bangang ni bodoh ni tak tahu nak cakap. Kemudian memilih pula tu. Dah minta tolong dengan ustaz, tapi cakap belagak. Aku nak lempang je muka datuk ni. Bila ustaz cakap benda dah agak keras sikit, pandai pula tak nak balas mesej. Tolonglah ya. Tolonglah. Ustaz memang agak keras bunyi dia, tapi ustaz jadi pelik. Kenapa orang dulu pelajaran tak ada, ilmu tak ada, apa pun tak ada, tetapi dia pun boleh didik anak dia berbelas-belas orang. Orang dulu boleh mendidik isteri. Kerja tak besar, gaji tak besar, menori ke tak, ustaz tahu sebab ustaz datang daripada orang susah. Dia pun boleh didik tahu. Anak berbelas orang. Kita buat anak 2-3 orang dah tak boleh nak didik dah. Dah macam-macam dah. Macam mana ni? Dulu mana ada handphone? Tak ada handphone. Susah nak dapat rujukan. Nak dapat ilmu agama ni pun kita paksa pergi kitab, pergi masuk surau, kena masjid surau ini, masjid ini, pergi ni nak dengar ilmu kitab. Zaman sekarang ni handphone canggih, ya Allah. Hai, tekan di hujung jari, sembang sedap. Maklumat di hujung jari. Kepala otak aku bapak apa? Tekan ada handphone tu, tekan tengok cerita Belu nak buat apa? Carilah benda-benda yang bermanfaat. Azad Idrus ada macam-macam lah ustaz kat dalam Facebook ni, dalam YouTube. Pelajar. Wanita-wanita, ustazah banyak buat ceramah. Tak boleh nak pergi, buka, dengar ceramah. Itu bukan ustazah yang tak ada tauliah, semua bertauliah. Yang berceramah dekat luar tu semua ada tauliah. Semua dipantau oleh pejabat mufti. Ustaz sendiri pun dipantau oleh pejabat mufti. Bukan pejabat mufti tu hotel singgahan. Bukan Jabatan Agama Islam tu hotel pelacuran. Bukan. Tu semua yang ada di JC apa semua tu, itu semua bertauliah. Tolonglah perbetulkan balik. Maafkan balik, bermaaf-maafan. Okey, dalam Al-Quran ada sebut dah, dalam surah An-Nisa. Carilah sendiri, tengok.
ada sebut hak wanita, ada disebut dalam surah An-Nisa. Surah tu surah wanita. Wanita pun, perempuan-perempuan pun tengoklah surah An-Nisa tu, fahamkan betul-betul. Jangan jadi bingai sangat. Tengok, buka hadis. Buka hadis Siti Aisyah yang disampaikan Siti Aisyah, bukan hadis. Hadis tu baginda sallallahu alaihi wasallam je ada, tapi disampaikan isteri dia. Tengok panduan rumah tangga tu macam mana. Macam mana dia jaga Rasulullah, macam mana dia jaga hak Rasulullah, macam mana dia belai Rasulullah. Nampak? Ikutlah. Apa masalah? Ini sibuk dekat luar, berjoget-joget dekat tepi orang rumah, tepi jalan, dekat supermarket, berjoget-joget dah macam sakai beruk hutan. Kemudian bila dah menikah, dah ada suami, saya nak minta tuntut suami saya nafkah begini-begini, suami saya tak bagi macam ni. Macam mana suami kau nak bagi nafkah pada kamu, sedangkan hak dia kamu tak jaga? Jagalah hak dia. Dia bagilah nafkah kat kamu. Ini suami kamu tak jaga. Nak buat air pada suami pun kau maki hamun, kau merungut, kemudian kau sibuk nak nafkah. Bodohnya perempuan-perempuan ni. Aku tak faham. Kan? Ustaz tak faham dengan perangai, dengan institusi kerumah tanggaan di dalam zaman sekarang ni. Ustaz anak 7 orang tau. Macam-macam perangai. Bukan semuanya ustaz. Tak, ustaz ni seorang je yang ustaz. Yang lain tu semua jin-jin semua. Ustaz tu semua yang anak-anak ustaz ni semua ni. Tapi dia pun tahu hak penjagaan, hak aku sebagai anak untuk orang tua dia pun tahu. Walaupun kepala otak gila-gila. Anak ustaz semua otak gila-gila. Tambah yang polis tu, lagi gila-gila kepala otak dia berjambul. Tapi okey. 7 orang tahu anak ustaz. Bukan ustaz tak pernah merasai konflik rumah tangga. Bukan ustaz menikah baru 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Tak. Hampir 30 tahun dah ustaz menikah. Tak ada pun sibuk nak menikah lain. Tak ada pun sibuk ustaz nak menikah lain. Tak ada pun ustaz sibuk nak mencari betina lain. Ustaz tak mampu nak bagi nafkah begini. Terus terang dengan isteri. Sayang, abang tak dapat nak bagi nafkah begini-begini, gaji abang sekian. Isteri kita ni dia sayang dengan kita. Dia boleh betul lah ansur lah. Dia boleh tahu, tak apalah bang, kalau begini. Kalau abang tak mampu begini, izinkan saya cari rezeki kat luar, saya bekerja dekat luar, bantu abang begini. Kan sedap. Ini tidak, masing-masing nak tunjuk ego dan masing-masing nak tunjuk keras kepala. Yang tak sedar perbuatan dia tu merosakkan diri dia. Tak sedar perbuatan itu merosakkan anak-anak. Tolonglah. Ustaz harap yang mana mendengar live ustaz ni, ini ada agak rasa kecewa jugalah. Sebab ustaz boleh mendidik 7 orang anak. Ini baru anak 2-3 orang, baru 4 orang, baru 5 orang. 5 orang tu kira ramai lah zaman sekarang ni. Ustaz dulu bergaji dalam tentera 400. 7 orang sekarang pakcik ustaz boleh bela anak. Tak ada masalah. Tapi berterus teranglah, jika kita tak mampu, ayang, abang tak dapat nak bagi begini yang sebab abang begini. Abang kena bayar bil ini, ayang kena bagi bil ini, macam ni. Isteri juga bagilah pendapat, kalau macam ni bang, memang abang tak mampu, tak apalah, izinkan saya. Minta izin dengan suami saya bekerja. Saya bantu abang begini. Nanti dapat gaji sama-sama, kita kumpul sama-sama, kita bayar semua apa benda yang perlu kita bayar. Nampak? Itulah rumah tangga berkongsi. Tahu nak tidur atas katil je berkongsi. Nak telanjang atas katil je nak berkongsi. Lepas tu bila tanggungjawab, jahanam. Masing-masing menuntut hak. Tak kira lah ustaz cakap ni yang muda ke, yang tua ke. Yang tua pun bangang, banyak yang bangang juga. Masing-masing buat hal sendiri. Tolonglah. Lepas tu bercita-cita nak rumah tangga bahagia. Kepala bapak dapat rumah tangga bahagia apa? Macam tu. Tak dapat lah. Masing-masing tak nak bertolak ansur. Masing-masing tak nak memaafkan. Tolong. Ustaz bukan nak tunjuk pandai. Tapi hakikatnya memang ustaz pandai jaga anak isteri ustaz.
Ha? Ustaz pun pernah merasa konflik rumah tangga. Malah teruk sangat konflik rumah tangga. Teruk sangat konflik rumah tangga Ustaz dulu. Atas disebabkan orang lain. Tapi alhamdulillah, okey. Sampai sekarang kami masih berpegang tangan, masih berpelukan lagi dengan isteri, masih keluar pimpin tangan isteri Ustaz. Kami seperti rumah tangga yang baru dibina. Padahal anak dah 7, cucu pun dah ada. Sebab kami sama-sama faham keadaan kami. Tak usah duk sibuk dalam rumah tangga adalah satu perkongsian. Perkongsian. Faham tak? Maksud perkongsian tu apa? Segala masalah kongsi bersama, segala senang kongsi bersama, pendapat bersama-sama. Nak mendapatkan kebaikan sama-sama, bila susah sama-sama rasa. Semua segala-galanya bersama-sama. Bukan kira nak berjubur je nak bersama-sama. Sedap sama-sama nak. Tolonglah. Sihat dah. Memang sihat lah. Mau tidak nak. Sampai 5 keluarga pakcik Ustaz nak kena settlekan ni. Agak-agak ni sampailah mesej Ustaz ni, bulai Ustaz ni pada makhluk-makhluk yang mana yang tulis nak main jubur, yang meletakkan hukum nafkah sendiri, ikut sukati mak bapak dia je. Ustaz ni banyak berunding dengan Jabatan Agama Islam tau. Bila ada masalah macam ni, Ustaz pun tak nak jadi perceraian. Ustaz nak menyelesaikan masalah ni dengan baik. Anak Ustaz benda ni tak nak jadi kucak-kacir. Biar jadi murni, biar baik, cantik, baik semula, jadi keluarga yang baik, bagi keluarga yang indah balik. Itu tujuan Ustaz. Bukan nak menyebelah pada suami, nak menyebelah pada isteri. Bukan style Ustaz lah. Kalau suami salah, suami kena maki. Perempuan salah, perempuan kena maki. Peduli apa Ustaz? Biarlah orang panggil Ustaz tak Ustaz. Tak nak panggil Ustaz pun tak ada masalah. Ustaz peduli apa? Syariat dah ada lah. Tolonglah. Balik kepada jalan Siratul Mustaqim. Balik pada Al-Quran, balik pada agama, belajar sunnah, belajar hadis. Maka kamu tahulah macam mana kehidupan manusia ni, kehidupan rumah tangga ni macam mana. Ustaz ni dalam bidang tafsir Al-Quran, tafsir hadis, bukan perihal rumah tangga. Tahulah pasal Ustaz perihal rumah tangga pun Ustaz ada juga merujuk pada ustaz-ustaz yang di Jabatan Agama Islam. Tahulah Ustaz dalam hal ni. Tapi niat Ustaz nak memperbaiki. Sebab Allah tahu, Ustaz tahu Allah tidak menyukai satu perceraian. Dan Islam juga melarang untuk bercerai-berai rumah tangga. Ini masing-masing tunjuk ego, begini. Tolonglah, jangan jadi bingai lah. Anak dah ramai. Nak bina rumah tangga, nak dapat isteri, jangan seronok sangat tau. Perangai isteri kita tak tahu tau. Biar menikah sampai 30 tahun, 40 tahun sekalipun, isteri kita takkan faham perangai kita, kita dah takkan faham perangai isteri kita. Otak masing-masing. Cuma tak sama tu, berlebih kurang. Berbincang, bergaul, bermesra. Biarlah umur dah pegang, dua-dua dah pegang tongkat sekalipun, berbincang sama isteri. Itulah yang terbaik. Dalam taman Ustaz ni pun dah banyak dah ada keluarga dah mengadu dengan Ustaz begini. Tapi Ustaz malah nak layan lah. Sebab kebingaian, dua-dua pun bingai. Suami pun bingai, isteri pun bingai. Masing-masing tunjuk kepala. Bodoh. Ustaz nak kita semua bina rumah tangga Islam yang baik. Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sihat, rumah tangga yang dirahmati Allah. Berpandu kepada dua sahaja sahabat. Sunnah, Al-Quran. Al-Quran, sunnah. Dua ni saja. Pergi balik. Itu je dua. Bila Ustaz bertelefon, bila bertanya dengan suami membohong Ustaz. Oh, isteri saya begini. Bila tanya isteri kata, mana ada Ustaz? Saya tak buat pun benda-benda macam tu.
Kenapa suami saya cakap macam tu? Berbohong pula. Sebab apa? Takut malu. Kantoi. Ustaz bukan nak kisah aku kantoi ke tak kantoi ke. Ustaz cuma nak kalian bermaaf-maafan. Jadi satu perceraian, anak jadi mangsa lah, bingai. Mulalah sakit pula otak aku dibuatnya. Anak jadi mangsa. Berapa ramai anak yang dekat kawasan PD ni saja terbiar. Berapa ramai? Puncanya apa? Perceraian. Puncanya apa? Ayam nikah baru, mak tiri buat tak tahu. Tolonglah. Jangan fikir nafsu kita je. Jangan fikir amarah kita. Tengok anak. Jangan sampai satu hari bila perceraian nanti terjadi, anak dah besar-besar, kita dah nak perlukan kasih sayang anak, kita dah nak perlukan penjagaan anak. Anak buat tak tahu. Jangan marah. Sebab kita suami isteri, orang tua sendiri yang dulunya bodoh. Tak nak belajar agama, tak nak didik isteri, tak nak nasihatkan suami, tak nak berkongsi masalah, tak nak berkongsi kebahagiaan. Ini ya Allah. Pangkat tinggi-tinggi, bodoh lebih pada bodoh. Ustaz rasa kalau yang bermasalah ni cerita dengan Ustaz tak tahulah kalau pangkat dia tinggi lah. Hebat sangat. Datuk ke, Tan Sri ke, apa ke, belajar tinggi. Tapi kenapa bodoh dia lebih tinggi daripada belajar ni? Bangga sangat, saya Datuk sekian-sekian daripada ni syarikat saya begini-begini. Aku peduli apa kau punya syarikat? Aku pada syarikat lah. Tak payahlah aku nak tahu apa benda masalahnya kau telefon aku. Saya nak tahu, Ustaz nak tahu. Lala cerita, so isteri saya begini. Saya harap Ustaz dapat selesaikan Ustaz. Aku pula. Pasal apa aku pula jadinya? Engkau lah selesaikan sendiri. Kau datuk kot. Engkau datuk kot. Kau selesailah sendiri. Cakap belagak macam sakai je dah. Nak minta tolong orang. Tapi engkau cakap dengan saya macam, engkau hebat sangat. Ustaz tu dekat Selangor. Dia kata Ustaz dekat area Rekajang. Saya syarikat saya dah apa nama tak, apa dia Sendirian Berhad apa mampus kau lah. Agak-agak Ustaz dengar apa ni, Datuk tu dengar apa Ustaz nak jelaskan ni. Jangan belagak sangatlah dengan pangkat Datuk kau. Orang tak heranlah pangkat Datuk kau. Engkau mati pun belum tentu orang nak semayangkan kau. Belum tentu orang nak doakan kau. Tapi kalau saya mati, orang doakan saya tau. Siapa pangkat lagi besar? Engkau ke aku? Tapi aku ada tak saya fikir benda macam tu? Tak ada. Tak ada. Saya bantu. Boleh bantu saya bantu. Isteri saya tu dekat rumah tu saya naik unsin. Waktu tidur saya main handphone lagi. Kenapa bang buat sini? Tak tahulah yang ada orang buat masalah tahan rumah tangga nak kena settlekan kejap semua. Isteri saya tak banyak bunyi tapi saya tahu isteri saya kecewa. Kesian tengok isteri saya. Hal korang, saya korbankan segala-galanya untuk selesaikan masalah. Tapi jangan sombong. Jangan belagak. Jangan jadi sakai. Kalau rasa-rasa engkau nak, kalau Ustaz lepas buat live ni ada yang tak puas hati nak bercakap, jangan nak cakap dalam handphone. Jangan nak lepaskan dalam handphone. Berjumpa dengan Ustaz Taman Desa PD Rantau, datang sini, rumah 499. Nak tengok aku faham muka kau tak aku faham. Ustaz aku tolak tepi dulu. Tak kira lah aku pangkat Datuk ke Tan Sri ke apa pun. Kau nak minta tolong, budi bahasa kena ada lah. Pangkat Datuk tak belajar budi bahasa. Tolonglah. Pangkat Datuk duit banyak, belajarlah agama. Ustaz banyak, belajarlah dengan Ustaz. Belilah buku hadis. Tak boleh beli buku Jawi, beli buku Rumi. Kitab pun sekarang banyak Rumi. Al-Quran pun dah banyak tafsiran. Bukan macam Ustaz dulu nak belajar nahu, nak belajar tajuk besar dia apa, pembahagian hari ni apa, ini apa, baru nak dapat tafsiran. Sekarang mudah, segala-galanya mudah. Tak tahu sangat apa maksud dia. Type dekat situ apa maksud dia, surah apa, ayat ke berapa, masuklah Google, keluar tafsiran dia. Apa masalah? Tak faham, begini. Ustaz ramai lah kat Malaysia ni.
Dekat tempat korang pun ada ustaz, ada imam yang tahu dalam hal-hal benda macam ni. Jangan pilih bulu. Ustaz ni aku tak suka, aku tak nak jumpa dia lah. Tapi silap mati kau nanti, ustaz tu nak semayang dengan kau. Tolonglah Harap-harap selepas ini kaum lelaki belajarlah agama. Kaum isteri jangan mengharapkan suami itu mengajar kamu agama zaman sekarang ni. Kau carilah agama. Sama-samalah pergi mencari agama. Berpimpin tanganlah kamu pergi ke masjid, ke surau. Siti Aisyah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai belum berlari pergi ke surau, pergi ke masjid. Tahu tak? Kita ni dah pakai kereta besar. Kita dah pakai MPV. Ustaz dah pakai MPV dah. Daripada dulu kereta buruk, dah pakai MPV dah sekarang ni. Bawa anak isteri pergi masjid. Ini pakai BMW, pakai Ferrari, pakai apa semua. Tapi masjid tak pernah datang pun. Bila datang masalah, pandai pula cari ustaz, pandai pula cari imam. Kan? Tapi bila senang tak nak. Tak nampak tu semua. Sibuk cari duit. Malam ni sibuk. Nak pergi sini, nak pergi sini. Ya Allah, hai. Patutnya orang yang macam ni bungkus dia buang kat tepi sungai je. Tak payah dia kafan-kafan kan. Bungkus buang tepi sungai. Sebab dia menentang Allah. Bukan kamu melawan. Kamu meletakkan hukum sendiri. Meletakkan hukum nafkah sendiri. Meletakkan hukum apa semua sendiri. Nafkah kepada suami apa semua sekalipun. Umpama kamu telah mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah letakkan segala-galanya dalam Al-Quran. Ia adalah panduan hidup bagi manusia. Semuanya ada. Tak faham hadis, rujuk pada hadis. Tak faham dalam hadis, dalam kitab dah ada garis panduan. Ulama yang hebat-hebat. Ustaz bukan ulama, ustaz ulang dalam semak. Ustaz hanya menyampaikan saja. Tolonglah, jangan jadi bodoh. Stop jadi bingai. Stop jadi suami yang dayus. Stop jadi isteri yang nusyus. Belajar Ustaz Arab. Selepas ni kamu pada suami dapatlah mendidik isteri dengan baik. Dapatlah mendidik anak dengan baik. Berpandukan Al-Quran, berpandukan hadis. Jangan ikut suka hati kita aja. Mentang-mentang kita lelaki, kita boleh buat suka hati. No, bukan. Islam ni boleh buat apa kamu nak buat, buatlah buat. Tapi dia ada batas. Ada batas yang tertentu untuk kita ikut, untuk kita patuh. Kata kita bersyahadah. Bila kita syahadah asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, bermakna segala-gala apa arahan Allah kita ikut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Apa yang hadis-hadis Rasulullah turunkan kepada umat dia, ikut. Itu baru kesimpulan sedikit Ustaz bagi dua syahadah. Dan suami isteri, terutamanya suami, banyak-banyaklah mengenangkan kematian kamu. Banyak mengenangkan kematian kamu. Ingat mati kita ni macam mana. Orang perempuan sakit bersalin, nampak. Banyak orang mengatakan tentang sakit bersalin ni. Sakitnya bersalin ustaz. Ustaz bukan tahu. Abang bukan tahu sakit bersalin apa semua. Tapi ramai tak manusia dekat luar ni nampak sakitnya seorang suami nak menanggung azab di hadapan Allah nanti. Bukan di hadapan Allah. Aku terima nikahnya saja. Daripada situlah start aku menanggung nafkahnya, aku menanggung sakit penin, aku tanggung segala, aku bersalin, aku cari duit. Aku kena korbankan itu, aku kena korbankan ini. Aku tinggi nak pakai Ferrari tapi tak dapat nak Ferrari, aku kena bagi nafkah pada anak isteri aku apa semua. Ustaz dulu dapat gaji 5 sen pun ustaz tak ada kat tangan tau. Segala-galanya ustaz bagi dekat anak isteri, beli barang rumah, itu pun tak cukup. Ustaz dulu isap rokok tu, isap rokok Pak Weh. Yang mana kat Sabah Sarawak tahulah. Rokok Pak Weh tu murah. Tapi ustaz boleh minta kat orang, "Kot, aku tak ada duit kot, minta tolong, minta sebatang isap rokok." Tapi minta sekat isap rokok. Nampak?
pengorbanan seorang lelaki. Ada orang nampak? Di hadapan Allah nanti dalam Al-Quran disebut anak isteri ni akan mencelakakan kamu. Dalam Al-Quran menyebut dalam isteri dan anak-anak yang akan menyusahkan kamu. Ada orang nampak? Orang tak nampak. Kan? Orang nampak bila abang dapat gaji hari ni. Oh, abang dapat gaji hari ni. Hari ni askar gaji. Abang dapat gaji hari ni. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Bagilah, apa masalah dia bagi. Kalau kita tak mampu nak beli, kalau kata, yang abang dapat gaji ni kan, saya nak 10 gram emas boleh tak? Oh gila babi, kalau ustaz macam tu 10 gram emas mati aku. Tak mampu. Cakap, yang abang tak dapat nak bagi macam ni. Gaji abang sekian. Janganlah malu tunjuk gaji kita kecil. Kan? Sebab dia faham, isteri ni faham suami ni gaji kecil. Mungkin kadang-kadang dia nak test saja, nak tengok kita sayang kat dia ke tidak. Perempuan ni minta belayan. Kan? Suami pun nak minta belayan juga sebenarnya. Sama-sama je. Terus terang dengan suami. Bercakap, ayang abang tak begini ni. Ayang abang pencen macam ni je yang. Abang nak kena bayar itu, nak bayar bil ini, nak bayar itu. Awak datang hit pun abang nak belikan modest juga. Begini. Kan? Anak kecil kita ni ada anak kecil, nak sara kat dia, nak apa semua. Kisah abang tak mampu yang begini. Harap-harap ayang fahamlah keadaan abang macam ni. Bahasa kita ada. Cakaplah dengan lembut dengan isteri. Isteri faham. Jangan tunjuk belagak, jangan tunjuk bodoh, jangan tunjuk ego kita sangat. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki, dia juga mempunyai ego, tapi egonya cerdik, egonya bagus, egonya memberi pengajaran kepada orang lain, sahabat-sahabat lain. Dia seorang rasul. Dalam peperangan dia boleh menerima pendapat sahabat-sahabat dia. Bukan sahabat dia tidur dengan baginda. Tak. Ini isteri kita tidur dengan kita ni, gila. Isteri tidur dengan kita. Jadi, apa salahnya kita berkongsi masalah kita? Berterus teranglah dengan isteri. Tak ada manusia yang suka dibohong. Ustaz sendiri kalau kena bohong ustaz, menipu ustaz, walaupun ustaz, orang panggil ustaz, mampus aku kerja kan. Berkongsilah. Segala-galanya berkongsi. Pernikahan itu bermaksud berkongsi. Faham tak? Segala-galanya berkongsi. Tahu tak? Tapi berkongsinya pun ada batasnya juga. Ada juga yang perlu dirahsiakan daripada isteri. Dan isteri ada juga yang perlu dirahsiakan daripada suami. Apa yang perlu dirahsiakan? Belajarlah agama. Jangan jadi tongong sangat. Jangan belagak sangat. Aku ni kerja gaji besar. Aku ni gaji pencen besar. Assalamualaikum. Ya. Jadi ustaz dah pun ambil rumah ustaz pun dah ni. Bukan ustaz takut dengan isi ustaz kan? Tapi ada hal sikit. So apa yang penyampaian ustaz, harap-harap semua dapat faham. Semua dengan terbuka hati. Walaupun kata-kata ustaz ni agak kasar kan? Ada bodoh, ada bangang, ada bingai, ada macam-macam bahasa dia keluar. Yalah, bekas askar kan. Faham-faham je lah. Otak bukannya betul biul kan? Tapi apa yang ustaz sampai ni untuk kebaikan. Pasti tuan-tuan semua akan dapat nampak kebenaran dia. Dengan itu ustaz sudahi dengan jom mari hantar sekali. Mak nak ikut tak? Itu ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.